Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya Nadir Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Jumaat 15 Oktober 2021. Bagi anda yang memasang niat untuk melakukan rentas negeri, jangan lupa untuk patuhi SOP dan mengambil tanggungjawab dengan melakukan ujian test COVID kendiri sebelum pulang ke kampung halaman atau apa jua aktiviti rentas negeri. Kita mampu jalani kehidupan norma baharu dengan mematuhi SOP demi kemaslahatan kita bersama. Ayuh kita mulakan Pastikan Sahih pada hari ini dengan laporan harian terkini vaksinasi. Laporan harian vaksinasi bagi 14 Oktober 2021 semalam, jumlah dos diberikan adalah 206,418 dos, di mana dos satu daripada dua dos adalah 40,491 dos. Manakala dos lengkap pula adalah 162,656 dos, di mana dos pertama tertinggi diberikan pada hari semalam adalah di negeri Selangor dengan 15,235 dos pertama telah diberikan, menjadikan jumlah kumulatif pemberian dos vaksin pada hari semalam adalah 46,458,672 dos. Kita lihat pula pada peratusan terkini kadar vaksinasi populasi dewasa di Malaysia setakat 14 Oktober 2021. Bagi individu yang lengkap divaksinasi adalah 91.2%, bersamaan 21,355,550 individu. Manakala sekurang-kurangnya satu dos adalah 95.0%, bersamaan 22,247,174 individu. Dapatkan maklumat ini sudah semestinya di portal rasmi vaksincovid.gov.my. Dakwaan palsu pemasang kamera perangkap. Niatnya untuk memastikan orang berhati-hati di jalan raya, tapi caranya tetap salah kerana menyebarkan berita yang tidak sahih. Dakwaan palsu pemasangan kamera perangkap had laju di bawah semua jabatan di Lebuh Raya Utara Selatan didapati tular di aplikasi pesanan WhatsApp. Pihak polis, pihak PLAS ingin menasihatkan semua pengguna agar sentiasa berkongsi maklumat yang sahih dan tidak mudah percaya pada kabar angin dan mesej dari sumber tidak sah yang tular di media sosial. Dapatkan maklumat yang sahih dari laman rasmi atau berhubung terus dengan pihak PLAS line iaitu taliannya 1-800-88-0000 untuk mendapat kepastian. Rujuk visual di bawah untuk bacaan lanjut. Dan waspada penipuan pakej pelancongan. Dah boleh rentas negeri, jadi ramai yang pasang niat untuk melakukan aktiviti rentas negeri. Cuti-cuti Malaysia katanya. Namun perlu diingat agar sentiasa peka dan tidak mudah tertipu dengan sedikit penipuan yang menawarkan pakej pelancongan harga murah serta menarik. Jadikan infografik yang disediakan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna sebagai panduan. Skamer akan tawarkan pakej pencucian yang murah dan menarik bak kayangan. Kemudian mangsa teruja dengan tawaran. Skamer ambil kesempatan dengan memberi tahu bahawa mangsa perlu memindahkan wang dengan segera bagi mengelakkan sold out. Rupanya duit mangsa yang sold out. Kemudian skamer akan mengelak dihubungi mangsa setelah bayaran dibuat. Jangan jadi mangsa penipuan seperti cerita ini. Urusan pendaftaran anak angkat. Daftar anak kandung atau angkat adalah sangat mudah. Jangan tertipu ya. Tak perlu bayar orang. Tak perlu orang tengah. Pergi kaunter, daftar dan selesai. Untuk makluman semua, Jabatan Pendaftaran Negara tidak pernah melantik mana-mana ejen atau wakil untuk menjalankan urusan pendaftaran. Sebarang pertanyaan lanjut berkaitan urusan pendaftaran boleh hubungi Jabatan Pendaftaran Negara di talian 03-8880-7077 atau emailkan ke pro@jpn.gov.my. Rajin-rajinkan diri anda untuk melawat laman sesawang www.jpn.gov.my. Isu perjudian unknown cash UC PUBG. Facebook rasmi Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan berkongsi mengenai amalan streamer
Facebook live stream di Malaysia yang beragama Islam yang gemar menikam item-item yang tular yang luar biasa dalam permainan video seperti PlayerUnknown's Battleground PUBG, Mobile Legends, Bang Bang MLBB dan sebagainya. Cara mereka menikam item-item tersebut adalah dengan menggunakan Unknown Cash UC bagi permainan PUBG dan Diamond bagi permainan MLBB. Bagi mendapatkan UC dan Diamond tersebut, seseorang itu hendaklah menambah nilai menggunakan wang yang sebenar iaitu ringgit Malaysia. Apakah hukum melakukan transaksi sedemikian? Ini pertanyaan daripada pengguna. Jawapannya, hukum melakukan proses tikaman dengan cara membuka peti-peti iaitu creators menggunakan duit UC yang dibeli dengan wang ringgit adalah haram kerana mempunyai unsur perjudian yang dilarang dalam agama kerana mempunyai elemen zero sum game iaitu bergantung kepada nasib, luck semata-mata. Di samping itu, menafikan hak pembeli untuk membeli apa yang dihajati. Walau bagaimanapun, pengharaman dikhususkan sekiranya pemain membeli UC untuk menikam barang-barang tersebut. Apapun, UC digunakan untuk membeli barang secara terus tanpa berlaku proses tikaman. Hukumannya adalah harus seperti pembelian melalui duit, silver dan sebagainya. Layari laman sesawang muftiwp.gov.my untuk mendapatkan pencerahan. Bentuk penyelewengan perlu anda tahu. Apakah bentuk penyelewengan? Yang pertama, mengurangkan timbangan, sukatan dan bilangan dalam proses memecah pukal untuk mendapat untuk berlebihan. Kedua, barang kurang kualiti dijual dengan harga tinggi seperti barangan berkualiti. Barangan tiruan atau palsu menggunakan jenama terkenal untuk menarik perhatian pengguna. Ketiga, bahan digunakan untuk menghasilkan barangan boleh membahayakan kesihatan, keselamatan dan mungkin juga nyawa pengguna. Dan keempat, kos promosi dimasukkan dalam harga barangan dan terpaksa ditanggung oleh pengguna. Jadi pengguna yang bijak dan laporkan kepada pihak berkuasa. Ciri baharu aplikasi MySejahtera. Ciri baharu dalam aplikasi MySejahtera membolehkan pengguna memuat turun dan mencetak sijil vaksin masing-masing. Ciri ini dikemas kini bagi memudahkan pengguna, terutamanya mereka yang ingin keluar negara dan perlu menunjukkan bukti dalam bentuk cetakan. Namun, perlu diingatkan, data peribadi anda yang terkandung dalam sijil vaksinasi adalah amat berharga. Sebagai langkah melindungi data peribadi anda, amalkan tip ini. Pertama, jangan kongsi sijil vaksin anda dengan individu atau pihak lain. Kedua, elak muat naik di media sosial. Jangan nak duk tayang-tayang. Ya, ingat maklumat sijil nanti akan dicuri. Jadilah pengguna yang diam-diam ubi berisi. Ketiga, jaga sebaiknya sijil vaksinasi anda yang telah dicetak di tempat yang selamat. Dan keempat, hapuskan dengan sempurna sijil vaksinasi anda yang dicetak dengan sempurna sebelum dibuang. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Berat seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan setiap hari Jumaat kami bawakan sudut pandang untuk kita membincangkan isu-isu semasa bersama dengan tetamu jemputan secara virtual. Dan pada minggu ini tajuk kita adalah Rentas Negeri Memacu Prospek Ekonomi. Kenapa? Ya, rentas negeri memacu prospek ekonomi ini. Kenapa rentas negeri bertanggungjawabnya adalah bersama? Bagaimana ianya bantu negara dari segi ekonomi, kesan kepada negara secara menyeluruh. Ayuh kita aktifkan sekarang sudut pandang. Baik, inilah dia tetamu yang kita lalukan pada hari ini, iaitu Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi UniKL Business School. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi Nadir. Ya, terima kasih Doktor sudi meluangkan masa untuk Pastikan Sahih pada hari ini, Doktor. Ya, baik. Terima kasih Nadir kerana turut sudi menjemput saya pada hari ini.
Ya, dan topik kita ramai yang rentas negeri dan kali ini adalah tanggungjawab kita bersama, bukan lagi berhadapan. Dan apa yang kita sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah mengumumkan pada 10 Oktober baru-baru ini bahawa kebenaran rentas negeri dan keluar negara dibenarkan bermula 11 Oktober. Ramai sebenarnya doktor yang menarik lafaz lega, terutama mereka yang sudah lengkap 2 dos vaksin. Namun dalam kelegaan kita, perlu sentiasa ingat bahawa COVID-19 masih ada di sekeliling kita dan kini adalah 100% tanggungjawab kita bersama. Bukan lagi bergantung harap pada barisan hadapan semata-mata dan pandangan doktor mengenai tanggungjawab bersama ini. Okey, baik Nazir. Kebenaran yang diberikan untuk merentas negeri ini pasti disambut baiklah dengan rasa gembira oleh majoriti rakyat Malaysia ya. Maklumlah dah lama tak balik kampung ya, dah 2 kali raya pun dah tak balik kampung jumpa ibu bapa dan ya sanak saudara serta kawan-kawan ya. Jadi sebelum kita bergembira ya untuk pulang ke kampung ataupun bercuti, holiday, makan angin dan sebagainya ya. Kita perlu ingat tanggungjawab kita bersama untuk mengelakkan COVID-19 ini dari berjangkit semula. Tanggungjawab ini yang saya katakan ini bersama ini bermaksud kendiri ya. Kita sendiri perlu berdikari dan tidak lagi mengharapkan pihak kerajaan atau orang lain untuk memantau atau menguatkuasakan. Jadi pertama kita mesti ikut SOP lah, iaitu yang kerajaan syorkan lah. Seperti membuat ujian kendiri ya sebelum kita pergi holiday, melancong dan sebagainya. Kita harus amalkan 3W disebut-sebutkan oleh KKM ya. Wash, wear, warn ya. Elakkan juga 3S ya. Sesak, sempit, sembah dan sembang dekat ya. Ataupun bahasa Inggerisnya 3C ya. Seperti yang diumumkan oleh Ketua Pengarah KKM ya, Tan Sri Dr. Noor Hisham. Dan sekiranya kita mempunyai keputusan positif ya, kita mesti maklumkan ya kepada pihak berkuasa untuk tindakan seterusnya. Dan kita juga mesti prihatin ya dengan persekitaran kita, jiran-jiran kita, rakan sekerja kita, hotel atau bilik sebelah kita dan pastinya ahli keluarga kita yang ya, supaya kita dapat cepat melaporkan sebarang gejala kepada pihak yang berkenaan. Jadi kemudahan tetap ada melalui MySejahtera, kita boleh log in ya dan kita mesti buat. Apapun ya kita sedang masuk ke fasa endemik ya, iaitu kita mesti faham ya bahawa kita perlu mengakui wujudnya coronavirus dalam kehidupan kita dan kita perlu mengelakkan dari bertemu dengannya walaupun kita telah divaksin ya, tanpa mengambil sebarang risiko. Nazir. Betul. Itu di antara salah satunya doktor yang saya amalkan ya. Selain daripada kita buat ujian test COVID kendiri sendiri dan juga bila sampai ke kampung halaman, seeloknya di kawasan luar rumah kan ada pipe, kita mandi siap-siap bersama dengan sabun. Betul ya doktor? Jadi doktor, untuk seterusnya sanitize tangan kesekurang-kurangnya kan. Dan seterusnya doktor, sudah semestinya dengan kelonggaran ini secara tidak langsung membantu memulihkan ekonomi negara. Sebagai penganalisis ekonomi, bagi pandangan doktor sendiri, sektor ekonomi manakah yang dijangka dapat memberikan sumbangan yang besar dalam memacu ekonomi negara yang perlu diwar-warkan kepada masyarakat agar keluarga Malaysia kita ini dapat turut sama membantu pada masa yang sama dapat menikmati kelonggaran yang diberikan doktor? Baik Nadir, industri pelancongan, ya, industri pengangkutan dan runcit adalah antara sektor-sektor ekonomi domestik ya atau tempatan yang mendapat nafas baru ya untuk pemulihan apabila kelonggaran ini diberikan. Jadi ketiga-tiga industri ini sangatlah berkait ya dan turut mewujudkan rantaian nilai di antara satu sama lain. Contohnya ya, apabila hotel-hotel dibuka atas permintaan ramai ya, sektor pengangkutan seperti penerbangan ya, bas ekspres, teksi, bas pelancong ya, van, kereta sewa ya, akan memberikan khidmat sokongan untuk pergerakan manusia. Jadi selain daripada itu, sektor runcit pula seperti stesen-stesen minyak ya, yang sebelum ini hanya bergantung kepada kenderaan di dalam kawasan tempatan, kini akan mendapat jualan yang lebih dari pergerakan-pergerakan ini. Malahan kedai-kedai cenderamata juga ya dan juga barangan kelengkapan ya kalau kita nak pergi holiday ya seperti perkakas menyelam ya, scuba diving, snorkeling, berenang ya, pasti akan menerima permintaan yang baik ya. Selain daripada itu, Nazir, pusat membeli belah juga ya dijangka akan dipenuhi dengan pengunjung-pengunjung
sama ada tempatan maupun pengunjung-pengunjung dari luar kawasan. Restoran-restoran, kedai-kedai makan yang viral ya sana sini ya, penjaja-penjaja kecil ya, terutamanya di kawasan yang sering dikunjungi pelancong akan mungkin dapat durian runtuh dah mendadak mendapat permintaan. Jadi di dalam rantaian nilai itu sendiri, ia mempunyai impak ekonomi yang tinggi. Kerana ia menjadi pemangkin ya, pertama kepada bekalan makanan ya, bekalan makanan yang akan membuatkan peningkatan permintaan kepada barang-barang asas ya, kepada masakan misalnya. Itu satu contohlah ya. Jadi selain daripada itu, tenaga kerja ya pastinya akan bertambah ya, kerana mereka perlu ya mengambil lebih ramai pekerja untuk memberikan perkhidmatan yang diperlukan oleh pelanggan. Dan ini adalah satu berita baik ya, kerana ini boleh membantu negara dalam menurunkan kadar pengangguran negara yang terkini pada 4.6%. Apapun Nazir, kita mestilah menyokong barangan tempatan ya, barangan keluaran Malaysia, barangan keluaran anak watan Malaysia, kerana ia sangat membantu ekonomi kita Nazir. Ya, insya-Allah. Semoga semua keluarga Malaysia dapat dengar pengisian yang diberikan sebentar tadi dan juga memandangkan Doktor, COVID-19 masih lagi ada. Ia sedikit sebanyak menjadi cabaran buat kita semua. Sekiranya ada di antara kita yang lalai dan leka dalam pematuhan SOP yang telah disediakan, dan apakah cabaran yang mungkin dihadapi oleh pemain industri pelancongan sekiranya SOP diabaikan, dan apa pula perancangan atau persediaan yang boleh dilakukan oleh pemain-pemain industri negara, Doktor? Baik Nazir, pemain-pemain industri pelancongan ini pasti masih mengingati kepahitan ya, hampir 2 tahun ya, sejak pandemik bermula pada Januari tahun lepas ya. Saya masih ingat pada bulan Januari 2020 banyak pembatalan booking ya oleh para pelancong asing maupun tempatan. Semasa itu Menteri Pelancongan telah mengumumkan bahawa negara kerugian sebanyak 3 bilion ringgit untuk bulan Januari sahaja. 3 bilion ringgit untuk Januari sahaja. Jadi kepahitan ini masih segar dalam ingatan, dan pemain-pemain industri pelancongan janganlah terbawa-bawa untuk mendapatkan keuntungan yang cepat ya dan banyak, iaitu dengan mengabaikan SOP-SOP yang telah diarahkan oleh pihak kerajaan. Sekiranya berlaku jangkitan semula, pastilah para pengusaha ya terpaksa menghentikan perniagaan mereka sekali lagi, dan ini menyebabkan kerugian yang besar kepada mereka sendiri. Jadi Nazir, para pemain industri pelancongan, negara harus memastikan SOP tidak diabaikan dan mestilah dipatuhi oleh setiap pengunjung. Ya, mereka sendiri perlu kendiri ya untuk menguatkuasakannya. Dan juga mereka perlu menggunakan kaedah mendidik para pengunjung untuk mematuhinya. Tapi ada beberapa cabaran lah ya, seperti ya, cabaran utamanya ialah untuk mengimbangkan kehendak pelancong, kehendak customer dan keperluan untuk mematuhi SOP itu bagi mengelakkan jangkitan. Imbang tu susah. Kedua, cabaran juga dari segi kos ya, dari segi kos operasi yang turut meningkat. Ya, disebabkan oleh pematuhan SOP itu, bukan sahaja dari kos penyediaan sanitizer ya dan mesin menyukat suhu ya, tetapi juga penjarakan ruang ya, menyebabkan tidak lagi boleh memuat jumlah pengunjung seperti kapasiti biasa. Naik perahu dulu mungkin 20 orang, sekarang dah tinggal 12 orang contohnya lah ya. Ini pasti meningkatkan kos secara langsung. Dan cabaran yang ketiga bagi saya adalah menyelia para pekerja. Ya, kerana sering juga jangkitan datang daripada para pekerja. Namun kita harapkan pemain-pemain industri patuh ya dan memastikan semuanya ini ya boleh kita panggil boleh disesuaikan dengan SOP yang sedia ada. InsyaAllah semoga SOP dapat dipatuhi oleh masyarakat dan juga pemain-pemain industri. Dan ini adalah yang soalan yang terakhir. Kita gabungkan sekali, lari sikit dari topik kita, Doktor. Saya tertarik kepada perkongsian Doktor di salah sebuah akhbar online bertarikh 15 November mengenai sokongan Doktor kepada pengeluaran akaun 1 KWSP secara bersasar. Jadi bila kita dah keluar, pasti kena ada tanggungjawab untuk menyimpannya pula. Kalau boleh, sentuhan nasihat secara ringkas ya Doktor, silakan. Dalam pakej-pakej bantuan ya Nazir yang diumumkan oleh kerajaan, KWSP telah melancarkan pelbagai program ya
iaitu kebenaran untuk mengeluarkan caruman masing-masing seperti iCitra, ya, iLestari, iSinar dan sebagainya sebagai bantuan pada rakyat yang terkesan. Kalau menurut saya, statistik yang terkini sebanyak 101 bilion ringgit telah dikeluarkan daripada KWSP. Hakikatnya, ya, pastilah jumlah simpanan masing-masing di KWSP dah turun. Jadi kalau keadaan dah kembali pulih, kita perlu ada kesedaran dan tanggungjawab untuk menyimpan kembali. Kalau mengikut statistik, ya, semasa KWSP, kira-kira 84% dari penyumbang ini mempunyai gaji di bawah RM5,000. Ini yang menyumbangkan, dan selepas pengeluaran ini kira-kira hanyalah 3.8 juta penyumbang yang mempunyai lebih daripada RM10,000 di KWSP daripada jumlah penyumbang ataupun ahli KWSP sekarang. Jadi kalau kita lihatlah, ya, ini adalah sesuatu situasi yang mencemaskan juga kepada negara. Sekiranya, ya, negara orang dah kurang daripada 10,000, ya, di dalam simpanan, katalah nanti dia bersara pada umur 55 ataupun umur 60 lah sekarang, kan. Dan ikut jangka hayat penduduk Malaysia hingga umur 75 tahun, bermakna ia memerlukan 15 tahun lagi, Nazir, untuk hidup. Betul. Dan katakanlah satu bulan dia memerlukan RM5,000, setahun dia memerlukan RM60,000. Kalau 10 tahun, RM600,000. Kalau 15 tahun, dia perlu ada RM900,000 dalam simpanan KWSP-nya. Ya, kalau itulah yang antara statistik yang mudah saya rungkaikan. Ya, kalau kita perlu menambahkan kembali caruman kita di KWSP selepas mengeluarkannya. Ya, betul, Doktor. Sepatutnya kita ada segmen khas ataupun tajuk khas untuk penyimpanan. Terima kasih banyak, Doktor, sudi meluangkan masa untuk pastikan saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Baik. Terima kasih. Okey, itu dah tadi perkongsian daripada Profesor Madya Dr. Aimi Zulhazmi Abdul Rashid, penganalisis ekonomi Juni KL Business School. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Pastikan Sahih. Ya, terima kasih bersama kami dalam Pastikan Sahih, dan jangan lupa untuk saksikan Inklusif dengan tajuknya Aspirasi Malaysia Berdaya Huni pada malam ini pada pukul 8.40 malam. Sudah semestinya di saluran berita RTM My Freeview 123, juga saya serentak di TV1, dan anda boleh saksikan melalui aplikasi RTM Klik. Dan sampai di sini saja saya dapat bersama dengan anda. Ingat, jaga SOP. Bagi anda yang rentas negeri, kena patuhi SOP dan sayangilah orang yang tersayang dengan membuat ujian test COVID-19. Dapatkan di farmasi yang berdaftar. Assalamualaikum dan jaga diri buat seluruh keluarga Malaysia.